untuk slide kau. Ni biar lah. Dah live dah. Dia sejak-sejak apa dia sejak-sejak kreatif ni ke semua dah reti. Tekan kat tu PowerPoint. Sat-sat dak. Nak tengok kedudukan. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bersama saya lagi teman-teman. Okey, hari ini kita nak sharekan benda baru. Okey, yang sebelum ni kita dah sharekan cara-cara macam mana nak sedekah kan. Okey, kali ni kita nak sharekan berkenaan kurma dan air zam-zam. Seperti mana kita tahu air zam-zam kita tak boleh dapat. Aku decline. Okey, kita akan seperti mana kita tahu air zam-zam ni ada salah satu orang panggil apa, air yang istimewa yang kita tak dapat kat tempat lain. Kita hanya boleh dapatkan dekat Mekah sahaja. Pusat dia pun semua dekat Mekah. Okey, kita nak sharekan sikit sebuah sedikit informasi berkenaan kurma ataupun tamar yang kita tahu. Seperti mana kita tahu, selalunya yang kita tahu kurma ni, kita tahu kurma buah kurma saja kan. Tapi sebenarnya kurma ni pun banyak jenis-jenisnya dan banyak peringkat-peringkat dia. Seperti mana kita tengok kat atas ni, boleh tengok kita ada kurma Mariami, kita ada kurma Sukari, kita ada Syafawi, Ajwa, Nakhal, Saleh dan Dabas dan banyak lagi jenis. Ini antaranya yang kita yang famous lah, yang selalu kita beli dan berbalik. Selalunya kalau ada. Okey, saya masukkan sedikit hadis berkenaan kurma ataupun tamar. Okey, ini sabda Rasulullah SAW. Rumah yang tiada kurma nescaya penghuninya kelaparan. Yang kedua, daripada Abu Musra radhiyallahu anhu katanya, anakku lahir. Lalu aku membawanya kepada Nabi SAW. Lalu baginda menamakan dengan nama Ibrahim dan meletakkannya pada langit dengan buah kurma. Ni yang selalu orang buat waktu apa panggil apa, belah mulut nak panggil apa? Yang letak kurma. Tahni. Okey, hadis yang seterusnya, hadis yang ketiga, hadis Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa setiap paginya, maka pada hari itu ia tidak dibahayakan oleh racun maupun sihir. Siapa yang tengah call tu, saya minta maaf, saya tengah live. Selepas live ada sebab ada orang call, minta maaf kalau ada gangguan ke apa-apa sebab tengah ada orang call. Okey, yang keempat, hadis yang seterusnya diriwayatkan oleh Imam Abu Khari yang bermaksud diceritakan oleh Jum'ah bin Abdullah yang disampaikan oleh Marwan yang mendapat berita daripada Ibnu Hashim. Dina, sekejap minta maaf. Ni Facebook Facebook aku kan? Dah, okey. Saya ulang balik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud ceritakan oleh azan, kita berhenti sekejap. Okey, azan yang tu je. Okey, hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud diceritakan oleh Jum'ah bin Abdullah yang disampaikan oleh Marwan yang mendapat berita daripada Ibnu Hashim bahawa Amir bin Sa'ad mendengar bapanya meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memakan 7 biji tamar ajwah, dia akan terkawal daripada kejutan syaitan dan sihir pada hari itu. Kita nampak fadilat, bukan fadilat, macam kelebihan kurma ataupun tamar ni, fadilat dia, kelebihannya besar. Dan banyak juga disebutkan di dalam hadis dan di dalam Quran. Okay, hadis yang kelima daripada
Daripada Anas bermaksud Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa biji kurma sebelum sembahyang. Sekiranya terdapat kurma, maka Rasulullah SAW akan berbuka dengan beberapa biji anggur. Sekiranya tiada anggur, maka baginda akan minum beberapa teguk air. Yang ni selalunya, yang ni hadis ni kita selalunya waktu bulan puasa bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, sunnah kita untuk waktu buka, selepas kita waktu azan buka, kita makan kurma dulu. Sunnah. Sekiranya tak ada kurma, kita makan anggur. Sekiranya tak ada anggur, kita hanya meminum beberapa teguk, kita pergi solat maghrib, lepas tu baru kita buka puasa yang berat. Okey, hadis yang seterusnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Sekiranya tiada kurma, makalah minum air kerana ia suci. Okey, ini hadis ni sama dengan yang tadi. Ini riwayat At-Tirmizi, yang tadi riwayat Ahmad. Okey, ini yang terakhir. Hadis dan riwayat tentang buah kurma. Okey, bukan 8-9. Okey, kita ada lagi beberapa hadis. Okey, ini yang ketujuh. Barang siapa yang memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang semisal orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Okey, yang ni hadis ni adalah selalu ditujukan kepada kalau kita menjamu orang berbuka puasa walaupun dengan sebiji kurma, kita dapat pahala. Ibarat pahala itu seperti kita dah berpuasa seharian. Ibarat dia macam tu. Okey, yang ke-8, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang tidak kurma jalan ini mempunyai lapar. Ini sama dengan yang tadi. Lebih kurang saja ni, kita ambil yang, kita tengok yang 9 ni. Daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud kurma ajwah berasal dari syurga dan di dalamnya terdapat ubat penangkal racun, menjaga kesihatan dan airnya menyembuhkan penyakit pandangan mata. Dan yang terakhir, yang ke-10 diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far, katanya, aku melihat Rasulullah SAW memakan buah kurma dengan kurma masak. Maksudnya kurma masak kat sini kurma yang kering yang kita selalu makan tu lah, yang matang. Okey, ini saya tunjukkanlah suasana ataupun suasana lah dekat pasar kurma, pasar tamar dekat Madinah. Okey, dekat sana ni kalau sesiapa yang berdaftar dengan ihram umrah, dia akan jadi salah satu tempat yang akan kita singgah bersama grup dan tawif dekat Madinah, iaitu pasar tamar, pasar kurma. Kat sini memang banyak jenis berbagai kurma yang ada, lebih daripada 10 jenis kurma ada dekat sini. Okey, di sini kalau kita tengok dekat map sini, pasar tamar dekat Madinah, dia ada, nampak tak anak panah dia tulis dekat sini, dekat dengan Central Gate Market. Okey, kat sini adalah pasar kurma. Dia sebenarnya banyak, tapi ini antara yang kita pickkan beberapa tempat. Okey, ni dekat Masjid Nabawi, ni area-area Masjid Nabawi lah. Okey, ni boleh tengok, ni ladang tamar. Ladang tamar ni boleh tengok, ni banyak kurma. Ladang kurma. Ladang kurma ni tengok, kalau kita boleh tengok macam-macam jenis kurma ada. Okey, ni ladang di Madinah. Ni contoh sajalah kita bagi. Apa tu? Okey, boleh tengok dekat area Al-Haram sini, ni area ladang-ladang dekat Madinah. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada air Zam-Zam, iaitu air suci. Okey, ini hadis daripada Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Okey, Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, Al-Bahaki dan Sunan. Okay, ini semua rujukan yang kita dapat. Okey, ini hadis yang kedua, iaitu daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Okey, tip ataupun panduan kurma dan air Zam-Zam. Penerbangan, pos, membeli melalui Mutaf, pelajar, packing, terima di airport, cabaran dan domestik. Ini kita ada tips sikit-sikit ataupun panduan lah. Tips ni, okey, yang ni habis dah kan? Okey, tak ada. Okey, kalau dari segi penerbangan ni, kalau kita buat balik, macam contoh kalau ada saudara mara yang terbang ke sana, yang pergi umrah, kita kirim, itu saya pergi penerbangan, kita sendiri pergi kan. Okey, kalau dari segi pos
post kita boleh buat juga. Kalau macam musim haji memang kita tengok banyak yang orang buat post secara post. Kita kalau ada saudara mara yang pergi, kita boleh minta dia buat proses kat sana untuk dia postkan ke sini. Kalau untuk pengetahuan, kalau untuk pengetahuan semua, tak silap saya, kalau air zam-zam untuk musim selain pada musim haji, air zam-zam hanya limited. Seorang hanya boleh dapat satu botol saja, iaitu 5 liter air. Tapi kalau musim haji, kita dibenarkan boleh bawa balik air. Berapa tong yang kita suka pun kita boleh post. So satu kelebihan kalau jemaah yang haji. So kalau jemaah yang dapat pergi haji, tapi tahun ni untuk jemaah Malaysia kita tak ada haji, kita buat bring forward ke tahun depan. So kalau jemaah tahun depan, kalau ada diberi peluang, boleh beli air zam-zam daripada sana untuk post ke sini. Terus post ke rumah kita pun boleh. Okay, yang kedua beli melalui mutawaif dan pelajar ni, ni macam biasalah kita kalau ada mutawaif, kita dengar mutawaif ataupun pekerja yang memang berulang alik daripada Saudi ke nak beli air zam-zam ataupun tamar, kita boleh kirim. Yang itu salah satu je. Terima di airport cabaran dan domestik. Okay, terima di airport ni selalunya kita akan bagi dekat jemaah umrah. Sebab untuk jemaah umrah, semua jemaah umrah kita diwajibkan setiap jemaah yang berdaftar umrah dengan tiram ataupun selain daripada tiram pun semua jenis travel dekat Malaysia ni asalnya tak silap saya semua akan dapat free air zam-zam. Kita akan beri dekat airport. Selepas tiba di KLIA terminal, baru kita akan edarkan air zam-zam. Okey. Air zam-zam ni memang semua akan dapat seorang satu botol saja, iaitu 5 liter air. Okey, itu sikit. Sekejap. Kita tengok lagi saya nanti. Kalau semua tengok, okey, ni macam-macam jenis kurma ada kat sini, gambarkan saya flat. Saya balik pada yang tadi balik, kalau tengok ni suasana dekat sana. Kalau nak tahu untuk pasar ladang taman ni memang setiap hari memang penuh dengan masyarakat daripada luar dan dalam. Sebab selalunya yang kat sini yang ramainya orang Malaysia, orang Indon, Turki yang memang main untuk melawat tengok kurma kat Madinah kan. Dan ada juga jemaah tanya, selalunya kurma dekat Mekah ke dekat Madinah yang lagi elok ataupun yang lagi kualiti? Pada pendapat saya rasa kalau nak beli kurma ataupun yang elok ataupun yang pelbagai, selalunya saya suggest dekat Madinah. Sebab Madinah ni dia ada ladang dia, lepas tu tempat dia memang buah kurma dia semua fresh dan elok. Kita boleh tengok sendiri. Dekat Mekah bukan tak elok, cumanya Mekah dia tak berapa pelbagai sangat macam dekat Madinah. Okey. Dekat ladang kurma ni juga dia banyak jual manisan-manisan yang tambahan seperti ada lagi lah manisan-manisan Arab kan, coklat ke, lepas tu ada jual macam-macam lagi lah, kacang-kacang dan makanan sunnah lain seperti buah tin, buah tin kering, kismis, badam, minyak zaitun, ada banyak lagi. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan tak sepanjang kita tengah duduk live ni? Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh komen. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tamatkan saya punya live dah. Okey, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya nak tamatkan saya punya live dulu untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, iaitu nanti insyaAllah kalau ada, kita akan share lagi slide-slide yang insyaAllah bermanfaat kepada semua. Kalau tak boleh guna hari ini, kita mungkin kemungkinan akan boleh guna untuk masa akan datang. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, saya nak tamatkan saya punya live dulu dengan Assalamualaikum, semua kita jumpa lagi. Nak end live macam mana? Ni ya? Okey, baik. Assalamualaikum.